أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi lagi peluang untuk kita bersama bertemu dalam ruangan udara ini dan juga kelas tajwid, asas tajwid Al-Quran untuk kita tambah lagi pengetahuan kita dan juga kita kemas kini ilmu yang pernah kita belajar sebelum ini. Alhamdulillah, ilmu yang afdal, ilmu yang antara ilmu yang paling afdal iaitulah ilmu tajwid, yang mana ilmu ini ada kaitan rapat dengan kalamullah, iaitulah Al-Quranul Karim. Mana-mana ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quranul Karim itu ilmu yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali kita membincangkan ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran, sudah tentunya kita akan sentuh juga ayat-ayat suci Al-Quran. Secara tak langsungnya kita menyebut kalamullah Al-Quranul Karim. Itulah kelas-kelas kita. Kita berputar dan kita berpusing berkisar sekitar itu, sekitar kalamullah Al-Quran, untuk kita memahaminya dan juga dapat kita beramal dengannya insya-Allah. Okey. Tidak melewatkan masa, seperti biasa kelas asas tajwid Al-Quran kita akan cuba huraikan dan juga jelaskan secara basic dan juga secara kasar, secara mudah untuk difaham semua, dan yang dah faham bertambah lagi ilmu insya-Allah. Sekiranya ada kurang dan ada belum saya sentuhkan, dialu-alukan perkongsian dari tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian insya-Allah. Dan juga perjalanan kelas kita seperti biasa, kita akan mudzakarah, kita akan murajaah sebut semula tajwid ataupun hukum-hukum yang pernah kita belajar sebelum ini. Sementara kita nak masuk ke tajuk yang baru, kita ulang semua kelas hukum-hukum yang pernah kita belajar, ya. Cuma malam ni ada lain sikit. Saya nak tukar cara sikit. Tuan-tuan, puan-puan bersedialah untuk kita ambil bahagian. InsyaAllah cara agak mengingatkan kita hukum-hukum yang lepas. Saya mencadangkan kita pilih surah Al-Quran. Contohnya, saya dah pilih surah ini, surah As-Sajdah. Kita ada dua cara. Kita ada dua kali tatbik. Yang hujung tu untuk dibaca, hujung kelas tu untuk membaca, dan juga kita akan sebut hukum satu persatu. Adapun untuk muqaddimah muzakarah murajaah ini, saya akan pilih hukum yang ada dalam ayat ini. Tuan-tuan, puan-puan bersedia untuk menjelaskan. Kalau yang lepas-lepas yang kelas sudah, kita akan mulakan dengan ahkamun nun sakinah wat tanwin. Ada 5 hukum. Pertama izhar, hukum kedua idgham ma'al ghunnah, hukum ketiga idgham bila ghunnah, iqlab, ikhfa, syafa, ikhfa haqiqi, begitu kan. Malam ni saya akan pilih tajuk juga. Okey, kita mula dengan hukum-hukum nun mati, ya. Hukum-hukum nun mati dan tanwin ada 5. Jadi saya akan pilih contoh dalam ayat-ayat yang terpapar, yang dipaparkan di dalam skrin masing-masing. Nanti tuan-tuan, puan-puan boleh jawab secara satu persatu ikut rumusan yang kita biasakan sebut dalam kelas-kelas sudah. Okey, sebagai contoh saya mulakan, ya. Okey, ahkamun nun sakinah wat tanwin. Kita mulakan dengan tajuk besar hukum-hukum nun mati dan tanwin. Saya pilih tak ikut tartib. Saya pilih perkataan yang pertama saya dah ambil. Okey, contohnya tanzilu. Okey, saya sebut di sini hukum-hukum yang ada dalam perkataan ini yang ada kaitan dengan hukum nun mati dan tanwin saja. Jadi dalam kalimah ini, iaitulah nun mati bertemu dengan zai. Hukumnya ikhfa haqiqi. Cara bacaannya dengung 2 harakah. Itu sahaja rumusannya. Boleh kita jawab begitu saja. Nun mati bertemu dengan huruf zai. Hukumnya ikhfa haqiqi.
cara bacaannya dengung 2 harakah. Okey, selesai. Okey, contoh yang pertama dah selesai ataupun soalan pertama yang selesai. Okey, yang kedua dipersilakan siapa-siapa boleh menyebutkan nama hukum dan juga cara bacaannya dan apa bertemu dengan apa. Contohnya dalam ayat yang kedua, masih ayat kedua, iaitulah mir rabbi. Mir rabbi. Okey, siapa boleh? Idgham, saya cuba Ustaz, idgham bila guna. Okey, idgham bila gunnah. Tanwin berjumpa dengan ra. Tanwin ke? Maaf, nun mati. Nun sakinah. Nun sakinah Nun bertemu dengan sakinah. Ra. ra dalam 2 perkataan hukumnya Saya. idgham bila gunnah. Bila Cara guna. bacaannya? Mirrab. Okey, mirrab. Cara bacaannya, kalau saya sebut cara bacaan maksudnya dengung ataupun tidak dan memasuk. Tidak, terus masuk kepada ra. Okey, itu yang dinamakan idgham bila gunnah kamil. Terus kita masuk dengan sempurnanya. Okey, alhamdulillah. Harap-harap semua faham itu perjalanan baru kita. Kaedah baru kita untuk kita nak kenal dan secara kita akan jelaskan satu persatu apa yang ada dalam perkataan yang kita maksudkan. Okey. Yang ketiga, hukum yang ketiga, malam ni kita ambil setiap hukum satu contoh saja. Nak bagi kenal dulu cara. Nanti mungkin saya akan confusekan, saya akan bagi keliru sikit, mungkin saya akan hukum-hukum yang sama pula saya akan sebut. Itu tuan-tuan kena hati-hatilah. Okey. Ayat yang ketiga dalam surah As-Sajdah, contohnya min nadhir kepada yang baru masuk, kita masih lagi dalam tajuk yang pertama, hukum-hukum nun mati dan tanwin. Okey, sila bagi tahu hukum apakah dalam perkataan min nadhir. Okay, siapa yang boleh tengok dekat skrin muka surat 415 surah As-Sajdah, awal surah As-Sajdah. Ayat yang ketiga, ada ayat yang berbunyi min nadhir. Sila jelaskan di sini apa bertemu dengan apa, hukumnya apa dan juga cara bacaannya. Maksud cara bacaannya nak dengung ke tak dengung ke, itu bergantung kepada contoh ini. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Min nazir tu idgham bi gunnah. Okey, teruskan. Dan bacaannya sekadar 2 harakat. Dengung dia 2 harakat. Okey, apa bertemu dengan apa itu penting. Yang penting ialah mim bertemu dengan nun sakdu. Apa yang bertemu? Mim. Mim bertemu dengan nun sakdu. Min nazir. Okey, kita dalam tajuk besar kita hukum-hukum nun mati dan tanwin. Maknanya mesti nak kena nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf. Di sini hukumnya nun sakinah, nun mati yang bertemu dengan nun Haji. Oh, nun mati bertemu dengan nun. Jadi idgham ma'al gunnah naqis. Masya-Allah. Okey, mungkin dengan cara baru ini insya-Allah kita akan bertambah lagi jelasnya. Sebab kadang-kadang kita dah kenal hukum. Saya yakin ramai antara kita kenal sangat idgham, iqlab. Buktinya bila kita baca surah Al-Insan hujung kelas nanti, setiap hukum boleh keluarkan. Tapi dengan cara yang saya nak cuba malam ini, iaitulah kita bawa satu contoh, tuan-tuan, puan-puan boleh kupaskan. Yang pertamanya sebut apa bertemu dengan apa. Yang keduanya sebut hukumnya apa. Yang ketiganya sebut cara bacaannya. Maksud cara bacaannya tu dengung ataupun tidak, tebal ataupun tidak, qalqalah ataupun tidak. Itu tergantung kepada hukum yang kita sebut ataupun yang kita pilih tadi. Okey, jelas, alhamdulillah. Terima kasih Haji Syamsuddin. Okey, soalan yang berikutnya, contoh yang berikutnya, saya akan pilih masih lagi dalam ahkam nusakin wa tanwin ya. Okey, ayat yang keempat, wala syafi'in afala. Okey, silakan. Saya Ustaz Rahman. Okey, silakan. Wala mat asli. Tak, jangan. Saya sebut yang hukum nun mati dan tanwin saja. Oh.
Syafi'in afala. Saya cuba Ustaz. Okey. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Hukumnya ikhfa. Izhar qalbi. Izhar halqi, okey. Cuba, Cara bacaannya? Syafi'in afala. Syafi'in afala. Okey, cara bacaannya maksudnya izhar itu. Dengung ke tak dengung? Tidak, nyata. Tidak dengung kan? Izhar di sini tidak dengung, maknanya kena jelaskan tanwin yang ada pada syafi'in tu sebab dia bertemu dengan huruf hamzah, dan huruf hamzah itu hukumnya huruf hamzah itu termasuk dalam huruf izhar halqi, yang mana kita nak kena jelaskan. Yang bertanya muka surat tu 415, muka surat 415 surah As-Sajdah. Okey, soalan terakhir berkenaan dengan hukum-hukum nun mati dan tanwin, masih lagi muka surat 415 ayat yang ke-10. Jadidim balhum inna lafi khalqin jadidim balhum. Saya nakkan jadidim balhum. Saya Ustaz. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Silakan. Hukum dia iqlab Ustaz. Tanwin berjumpa dengan ba. Hukum dia dengung 2 harakah. Okey. Dengung di sini macam mana kita nak dengung? Kita masukkan ke, kita sembunyikan ke? Disembunyikan, dimasukkan. Warna ba bertukar menjadi mim lah. Kita tukarkan tanwin itu, nun yang ada dalam tanwin kita tukar jadi mim sebab bertemu dengan ba. Jadi kita pilih, saya lah pilih untuk rapatkan mulut terus masuk ke dalam ba. Jadi dim balhum. Jadi dalam dengung 2 harakat. Okey, alhamdulillah kita boleh dah sikit. Kita habis selesai 5 hukum kita dah selesai dalam hukum-hukum nun mati dan tanwin. Okey, yang baru masuk tu ini kaedah baru untuk kita nak murajaah dan kita nak sebut semula hukum-hukum yang pernah kita belajar sebelum ini sebelum kita nak masuk kepada hukum baru malam ini. Okey, sekarang ni tajuk yang kedua, ahkamul mim as-sakinah. Hati-hati, ahkamul mim as-sakinah. Jadi kadang-kadang saya akan tanya tak semestinya betul soalan tu. Hati-hati tengok contoh tu kena tak dengan tajuk kita. Tajuk yang kedua, ahkamul mim as-sakinah, itulah mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah terbagi kepada 3 hukum. Okey, kita tengok hukum yang pertama, ayat yang ketiga. Am yaquluna iftarah. Am yaqulun. Am yaqulun. Hukum apa? Dia Bashir unmute kalau nak jawab. Kalau ada hukum jawab ada, kalau tak ada hukum Ustaz tak ada hukum. Cuba Ustaz. Saya cuba. Okey, silakan Jibril. Mim mati jumpa ya itu izhar kerana dia berjumpa izhar dengan apa? Izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Mim berjumpa 26 huruf hijaiyah dan bukan ba ataupun mim. Okey, cara bacaannya? Bacanya jelas macam ni, baca am yaqulun. Jelas tanpa dengung. Okay. Tanpa dengung. Ya. Yeah. Kenapa dinamakan syafawi? Kerana mim adalah huruf bibir Ustaz. Ya salam, masya-Allah. Boleh dapat 10 markah boleh. Masya-Allah. Terima kasih. Okey, insya-Allah. Okey, kadang-kadang kita tambah. Tahniah Haji Taib. Haji Rashid ada. Okey. Soalan yang kedua, kita tengok mana lagi ada mim dalam muka surat yang sama, kita cari, tengok. Harap-harap adalah. Bagi masa sikit. Okey, ayat yang ke-10. Bal hum biliqa. Hum biliqa. Okey, hukum apa?
Ada hukum tak? Dalam hukum tajuk kedua, mim mati. Ada. Okey, silakan. Tak ada orang jawab, Ustaz. Saya jawab je lah. Saya jawab Ustaz. Okey. Okey, silakan. Okey, Haji Abdul Rahman, Haji Abdul Rahman Okey, pula. saya cuba gali sekali lagi kita. Okey, cuba. Ada hukum Ustaz. Ada. Mim mati berjumpa dengan ba. Okey. Hukumnya ifa' syafawi Ustaz. Okey. Baca bahasa sama-sama kan? Dua rakah. Dengung 2 harakat kan? Dengan dua rakah. Okey, bacanya dengung 2 harakat. Dengan dua rakah. Oh ya ya. Okey, betul. Ikhfa syafawi, Tadi samar-samar saya- sembunyikan. Tadi saya jelas tak eh? Ya, tadi tak tahu kan macam mana nak susunkan jawapan tu. Sebenarnya kita tahu, kita insya-Allah mungkin kita faham. Cuma jawapan kita nak susun macam mana kita nak jelaskan untuk diri kita dan kepada yang lain. Saya rasa kalau poin-poin ni kita dah boleh cerita, setiap hukum dia boleh cerita macam tu, sebenarnya kita dah kenal hukum itu dengan yang penting, yang apa yang ada setiap perkara-perkara yang penting dalam setiap hukum tu. Bila kita dah kenal, tinggal lagi bila baca je. Kita nak baca dengan sempurna ikut kehendak hukum yang kita baca tadi. Alhamdulillah. Okey, hukum yang ketiga, kebetulan subhanallah dalam muka surat ni semua ada. Muka surat masih muka surat 415 surah As-Sajdah ayat yang ke-11. Saya nak minta jelaskan qul yatawaffakum malak Okey. Dipersilakan, siapa boleh jelaskan hukum apa? Yatawaffakum malak. Okey, saya Ustaz, cuba Ustaz. Siapa? Cikgu Muhammad. Masya-Allah, cikgu. Insya-Allah, silakan. Mim mislain. Okey, Mutamas lain. mula-mula sekali sebutnya mula-mula apa? sekali. Apa yang Mim bertemu dengan apa? Mim idgham mislain. Okey. Idgham mislain. Mim berjumpa dengan mim. Dengung 2 harakat. Cara bacaannya dengung 2 harakat. Dan dirapatkan bibir. Okey. Itu dah semestinya kalau idgham mislain sebabnya hukumnya mim sama dengan mim, rapatkan bibir terus. Yang menjadi khilafnya bab ikhfa syafawi dengan iqlab. Ada yang mengatakan tak dirapatkan sangat dan ada yang pilih lebih selamat kita rapat dan lebih mudah untuk kita rapat. Al-Quran ini diturunkan untuk yassarnahu maknanya dimudahkan, dipermudahkan untuk kita membaca dan beramal dengannya insya-Allah. Nanti kita pilih yang mudahlah. Okey, alhamdulillah selesai untuk hukum yang kedua ataupun tajuk besar yang kedua, ahkamul mim sakinah wat tanwin. Kita dah sebut semua hukum dan contoh yang ada dalam muka surat 415 dalam surah As-Sajdah. Okey, kita pergi pula kepada hukum yang berikutnya, tajuk besarnya an-nun wal mim al-musyaddadatain. Agaknya dia yang nun mim musyaddadatain ini antara yang paling mudah sekali. Cuma kita nak baca, nak jaga setiap mim dan nun yang musyaddadah ni, yang ada sabdu ni, nak jaga semuanya 2 harakat itu agak susah. Jadi tak apa, kita cuba usaha sedaya upaya kita untuk setiap kali jumpanya mim yang ada sabdu, nun yang ada sabdu, cuba genapkan 2 harakat sebab hukumnya wajib dengung. Contohnya ayat yang ke-7, yang ke-8, summa kan? Lepas tu ayat yang ke-5, alfasanatim mimma ma. Yang kedua tu itu wajibul ghunnah. Itu kita nak kena jaga 2 harakat. Saya rasa ini tak ada masalah, saya dah jelaskan. Terus kita pergi kepada tajuk yang berikutnya, iaitulah tajuk qalqalah. Tajuk qalqalah. Okey, sekarang ni kita tengok apa contoh yang ada dalam muka surat yang sama ini. Okey, andai kata ayat yang ketiga kita berhenti bal huwal haqq. Bal huwal haqq. Okey, macam mana kita nak jelaskan hukum di sini? Okey, bal huwal haqq. Perkataan haqq kita berhenti di situ. Macam mana kita nak jelaskan?
Okey, saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Ya. Qalqalah akbar kalau kita berhenti sebab qaf tu bersabdu dan kita berhenti 2 harakat. Haq. Berhenti 2 harakat. Okey. Tengok kalau kita bagi peluang untuk menjawab, mengurai, mungkin ada tambahan ilmu baru dan kadang-kadang jawapan itu jadi istilahnya baru. Tak apa. Bila disebutkan 2 harakat itu kita nak kena tanya harakat yang mana kita nak kena panjangkan? Ha ataupun qaf, cikgu? Ya, ha. Kita beri ha qaf. Kita berhenti pada qaf. Okey, minta maaf cikgu. Cuba cikgu buat contoh 2 harakat tu macam mana? Wal haq. Cikgu, tarik balik cikgu. Sekali lagi. Okey. Dia mungkin cikgu pernah dengar ustaz-ustaz ataupun berbincangan bab qalqalah kubra ataupun akbar. Ada yang sengaja sebutnya akbar, ada setengahnya sebutnya kubra, tak ada masalah ada bab nama tu. Cuma qadar nak membezakan antara akbar dengan kubra itu, qadarnya mungkin ada tempoh masa, bukannya 2 harakat. Cuma dia kalau saya istilahkan gantung sikit. Lambatkan sikit, jangan terus bunyikan qalqalah. Sebab ini dia ada sabdu. Dan asal sabdu ini, mana-mana huruf yang asal yang ada tasydid, ada sabdu ni, asalnya 2 huruf. Jadi kalau kita tak gantung, kalau kita tak lambat, dia akan jadi 1 huruf. Jadi tak ada beza dengan huruf yang ada sabdu dengan tak ada sabdu. Contohnya kalau al-haq ni tak ada sabdu, kita sebut al-haqq. Kalau ada sabdu, al-haqq. Sama juga. Jadi tak ada beza. Jadi kalau membezakan kalau al-haq yang ada sabdu, contohnya al-haqq, dia lambat sikit. Sebabnya qaf tu sementara kita nak sebut, kita nak kena matikan dulu. Sebab qaf yang ada pada qaf yang sabdu ni asalnya qaf mati dengan qaf hidup dicantumkan, diidghamkan menjadi qaf yang satu yang bersabdu, yang bertasydid. Jadi boleh kita istilahkan gini. Betul cikgu Muhammad Harun dah sebutkan tadi, al-haq ketika waqafnya hukumnya qalqalah akbar ataupun qalqalah kubra. Cara bacaannya ataupun cara qalqalahnya kita lambatkan sikit untuk qalqalahkan qaf itu disebabkan qalqalah itu adanya sabdu. Contoh bacaannya al-haqq. Jangan terus kita sebut al-haqq. Kalau itu yang tak ada sabdu. Okey, alhamdulillah. Saya tanya Ustaz. Saya baca sebagai al-haqq. Tapi ada yang tegur saya, katanya panjang. Haq. Macam Bagi saya tak tepat kalau kita panjangkan ha. Bukan ha dia tak ada sabdu. Ha dia tak ada harakah. Ha tak ada harakah, tak ada mad. Ha macam biasa. Yang kita nak gantungkan bunyi qaf tu. Al-haqq. Ha kan dah hilang kan? Ha dah hilang. Cuma kita lambatkan nak sebutkan qaf itu seolah-olah kita matikan qaf dulu. Haq. Tapi tak bunyi, kita bunyikan untuk qa yang qalqalah tadi sebab kita berhenti. Bila berhenti, qaf itu dimatikan. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Okey, terus kita pergi kepada contoh yang dalam ayat yang ke-6. Kalau kita berhenti, dzalika alimul ghaib. Al-ghaib. Macam mana kita nak terangkan? Okay, macam mana kita nak terangkan hukum yang ada pada perkataan al-ghaib? Kita hanya bincangkan qalqalah dalam tajuk ini. Paling mudah ni. Boleh cuba Ustaz. Okey, silakan. Ghaib. Itu qalqalah kubra Ustaz. Okey. Qalqalah apa? Qalqalah kubra. Kubra. Ada yang mengatakan kubra, ada yang memberi nama wusta. Tak ada masalah wusta dengan kubra. Ya, samanya sughra, wusta, kubra ataupun sughra, kubra, akbar. Okey, jadi kalau katakan ini salah kubra, pecamannya, petanda dia iaitulah huruf qalqalah di hujung perkataan tanpa sabdu.
Jadi kalau kita selalu membiasakan diri kita menyebutkan komplit ayat itu, jadi kita pun faham, orang mendengar pun lebih faham. Kalau setakat qalqalah kubra, qalqalah wusta, nanti orang nak tahu macam mana wusta, macam mana kubra, macam mana akbar, macam mana sughra kan. Jadi sebab tu ustaz-ustaz tajwid kalau kita nak melatihkan diri, bila ditanya tentang hukum, kita sebut semua apa yang kita tahu. Jadi di sini qalqalah kubra, qalqalah kita ikut mazhab Haji Ahmad Senggari, qalqalah kubra, dan disebabkan qalqalah kubra di sini huruf qalqalah ba itu, huruf ba itu termasuk dalam huruf qalqalah yang 5 qutbu jadin, dan berlaku qalqalah di sini di hujung perkataan bacaan tanpa sabdu pula, tanpa sabdu ya. Kita kena tambah itu. Okey, alhamdulillah boleh kalau kita sebut macam tu pun insya-Allah dah memadai untuk kita bagi tahu kepada diri kita dan kepada yang lain. Okey, yang terakhir ayat ke-9, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar Macam mana kita nak jelaskan? Silakan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Qalqalah sughra sebab dia kecil. Macam mana kecil? Saya nampak sama je. Jadi sebab dia ada tanda sukun Ustaz. Huruf-huruf qalqalah tu di tengah. Jadi bacaan lantunan dia perlahan. Okey. Apa beza antara ke sughra dengan wusta ataupun dengan kubra? Kalau besar tu dia di hujung. Di hujung ayat. Okey, sughra? Sughra di tengah. Okey, di tengah-tengah bacaan. Di tengah-tengah bacaan. Ya. Itu penting. Itu penting untuk kita membezakan antara bahagian-bahagian qalqalah. Kalau kita sebut kecil, memang sughra tu kecil, makna dia kecil, tapi istilah tajwid kecil untuk qalqalah ni iaitulah berlakunya huruf mati qalqalah ni. Huruf qalqalah 5 ini berlakunya sukunnya di tengah-tengah bacaan. Di tengah-tengah bacaan maknanya tanpa kita waqaf, maka itulah yang dimaksudkan dengan qalqalah sughra. Okey, alhamdulillah cukuplah untuk kita tatbikkan dengan secara ini, dengan cara baru ini. Mudah-mudahan kita bersedia setiap masa untuk kita menjelaskan hukum-hukum tajwid yang kita dah faham, dah belajar bersama, dan kita ulang-ulang sebut macam ni, kita insya-Allah akan tambah lagi hafazan dan ingat hukum-hukum ini dalam hafazan kita, dalam kepala kita insya-Allah. Bila baca dia datang sendiri dengan hukumnya, dengan penjelasan rumusan-rumusan tadi kan. Barulah insya-Allah satu hari nanti semua kita insya-Allah muslimin muslimat, qari'ah dan qari dan qari'ah insya-Allah akan dapat menguasai ilmu tajwid dengan baik dan bagusnya insya-Allah. InsyaAllah. Okey, terus babul mad saya akan kupaskan, saya akan sebutkan laju-laju sikit sebab kita ada tajuk baru malam ni. Okey, mulanya ahkamul mad. Makna mad, maknanya mad ini iaitulah kita membaca dengan panjang suara kita panjangkan suara kita pada hukum-hukum ataupun huruf-huruf ataupun kalimah-kalimah yang cukup syarat mad. Okey, kita mulakan dengan mad mad al-asli. Mad asli iaitulah mad yang biasa, tabi'i, 2 harakat, tak kurang, tak lebih. Mad asli. Sebab itu namanya tabi'i. Tabi'i maknanya kebiasaan bila kita sebutnya bacaan mad, bacaan yang panjang, biasanya 2 harakat sahaja. Itu dia yang dimaksud dengan mad asli ataupun mad tabi'i. Macam mana kita nak kenal mad asli, mad tabi'i? Ada 3 perkara yang kita perlu cari dalam perkataan ataupun contoh itu. Yang pertamanya huruf mad. Huruf mad ada 3, alif, waw, ya yang sakin ataupun yang tak berbaris. Sebelumnya huruf sesuai dengan huruf alif, waw, ya. Kalau alif baris atas, kalau waw baris depan, kalau ya baris kasrah ataupun baris bawah. Dan yang kedua kita nak kena cari alif, waw, ya itu selepasnya jangan ada hamzah. Kalau ada hamzah menjadi hukum mad yang lain. Yang ketiganya selepas alif, waw, ya huruf mad tadi tiada huruf mati disebabkan kita waqaf. Kalau waqaf kita akan jadi hukum itu akan jadi hukum lain ataupun perkataan itu akan berubah jadi perkataan yang lain ataupun hukum yang lain. Jadi contohnya macam nuhiha, qala, banyak di sini pun ada banyak dalam contoh dalam muka surat yang kita baca di sini, sangat-sangat banyak huruf hukum mad asli. Sebab mad asli antara hukum yang paling banyak dalam Al-Quran Al-Karim. Okay, insya-Allah jelas mad asli. Dengan kita kenal mad asli dan huruf-huruf mad asli, kita akan kenal juga mad-mad yang lain. Mad-mad yang lain pecahan daripada asli yang dinamakan mad far'i. Mad-mad far'i ni ada banyak sangat.
kita dah belajar lebih daripada separuh. Kita mula dengan mad wajib muttasil. Wajib muttasil macam mana kita nak kenal dia? Hukum mad wajib muttasil iaitulah setiap kalimah yang ada huruf mad, bila sebut huruf mad sama ada alif waw ya, alif atau waw atau ya, yang sebelumnya huruf yang sesuai baris dengan alif waw ya. Selepas alif waw ya itu ataupun huruf mad itu adanya hamzah dalam satu perkataan. Mudah kita nak cerita, alif waw ya bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, maka hukumnya mad wajib muttasil. Muttasil ini bersambung antara alif waw ya huruf mad itu dengan hamzah dalam satu perkataan. Contohnya yudabbirul amra minas samai, kan ada hamzah dengan huruf mad dalam satu perkataan. Kadar bacaannya 4-5 kalau kita sambung, kalau kita berhenti boleh wajah yang ketiga iaitulah 6 harakah. Okey. Mad yang seterusnya selepasnya mad wajib muttasil iaitulah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil iaitulah bertemunya huruf mad alif waw ya dengan hamzah dalam dua perkataan. Dua perkataan, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Munfasil maknanya terpisahnya antara huruf mad dengan huruf hamzah. Contohnya dalam muka surat 415 ayat ke-10, wa qalu aidza. Ni ada di sini kan. Jadi waw di sini huruf mad dan aidza hamzah dalam perkataan yang berlainan. Qadar bacaannya 4 ataupun 5 sahaja dalam bacaan hafs kita. Mad jaiz munfasil. Selesai? Okey. Alhamdulillah. Terus kita pergi kepada mad yang berikutnya, iaitulah kita belajar apa lagi? Kita ambil mad badal. Mad badal kullu hamzin yumaddu miqdar harakatain. Setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harakat di dalam Al-Quran, maka itulah pecahan mad badal yang paling mudah untuk kita kenal dan untuk kita baca. Mad badal panjangnya 2 harakah. 2 harakah. Muka surat ni ada tak? Mad badal panjangnya 2 harakah. Okey, mad badal senang kita nak sebut, kita nak kenal. Hamzah datang sebelum huruf mad dalam satu perkataan dan juga hamzah itu dibaca 2 harakat. Itu pengertian saya tengah cari contoh ni sebenarnya tak ada dalam. Okey, selalunya kita sebut amanu imana utu lah. Amanu imana utu. Okey, 2 harakat itu mad badal. Kita baca ikut sebutan itu dan kita juga dah jelaskan dalam kelas mad badal proses berlakunya mad badal. Asalnya hamzah bertemu dengan hamzah mati. Hamzah berbaris bertemu dengan hamzah mati dan hamzah mati itu susah nak sebut amanu, jadi dibadalkan, ditukarkan hamzah mati yang kedua itu kepada huruf mad. Jadi bacanya amanu imana utu. Jadi dalam Al-Quran mad badal semua dah datang siap dengan berlakunya pertukaran tadi. Hamzah yang kedua itu dah bertukar kepada huruf mad yang sesuai. Dan ada juga beberapa perkataan dalam Al-Quran, beberapa tempat yang belum ditukarkan. Maka bila kita nak baca, kita kena tukarkan sendiri ikut kaedah yang kita belajar. Sebab itu dalam Al-Quran kadang-kadang ada yang kita nak kena tambah. Nak kena tambah sebab itu dia bergantung kepada kaedah. Kaedah bahasa Arab. Sebab kaedah bahasa Arab ini menjadikan syarat untuk Al-Quran itu diterima secara mutawatir. Kalau kita belajar nanti insya-Allah secara mendalam lagi, ada bacaan-bacaan qiraah membaca Al-Quran caranya ditolak. Tak diterima. Kenapa? Sebab dia tak mengikut kaedah bahasa Arab. Salah satu syaratnya mesti nak kena muwafaqatul lughatil arabiyyah, muwafaqatu qawaidil lughatil arabiyyah, mesti nak kena ikut kaedah-kaedah bahasa Arab. Contohnya dalam Al-Quran kadang-kadang kita tiba-tiba nak kena tambah ni. Kan huruf nun bawah ni tu. Kan? Kan tiba-tiba dalam Quran tak tulis pun. Tapi bacaan kita, tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah, qari dan qari'ah, alhamdulillah. Bila sampai contoh tu kita akan tambah ni sendiri. Kita dah tahu dah tambah ni. Kenapa? Sebab kaedah dia memang mengajarkan kita dalam keadaan itu nak kena tambahkan ni sebab kaedah bahasa Arab
kaedah bahasa Arab apabila bertemunya dan dalam keadaan tertentu kita nak kena tambah ni. Itu kita nak kena bergantung dengan bahasa Arab. Contohnya sebagai contoh dalam surah apa tu? Dalam surah Al-Kahfi yang kita baca selalu, kita baca setelah malam Jumaat, ayat 77 dan ayat 88 tak silap saya. Kita kena baca, kita kena tambah ni. Sekejap kita buka. Kebetulan kita dah ni. Buka terus. Jangan-jangan ada yang ikut baca Quran tak tambah ni pula. Ada apa ni, ikut baca Kahfi tak tambah ni. Sebab pernah kita tanya-tanya dan kita pernah jelaskan, oh kena tambah ni rupa-rupanya sini. Okey ni. Muka surat 302 dan ayat 77. Okey, muka surat 302 ayat 77. Okey, tengok فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية نس. Di sini kena tambah ni. Malam ni kita keluar tajuk sikit. Qaryati nis. Kenapa tambah ni di sini? Apa? Tanwin berjumpa dengan hamzah wasal. Tanwin berjumpa dengan hamzah wasal. Tanwin qaryatin, hamzah wasal istata'ama. Di sini hamzah wasal di sini. Hamzah wasal maksudnya kalau kita wasal, hamzah ini tak ada, tak dibaca. Jadi bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, dibacakan dengan tambahnya ni bawah. Okey, itu jawapan yang pertama. Kena tanya lagi. Kenapa tambah ni tak nampak? Tambah nu ke, tambah mi ke, tambah lain-lain pada ni? Kenapa? Soalan tanwin Ustaz. Hidupkan tanwin nun. Hidupkan nun Macam mana? Hidupkan nun. Mana nun? Tanwin tu ada dua nun. Tanwin ada dua nun. Hidupkan nun Mana nak hidupkan nun? Mana nun? Okey, tak apa. Mencuba. Bagus. Siapa lagi boleh tambah lagi? Sebenarnya perkara ni semua tahu tapi bila nak cerita balik tu susah. Kenapa ni? Banyak dalam Quran sebenarnya kita kena tambah ni. Haji Ahmad. Dua huruf yang mati, Ustaz. Ada dua huruf yang mati. Okey, betul. Haji Abdurrahman dah sebut tadi dua huruf mati, maknanya nun tanwin bertemu dengan hamzah wasal, huruf mati. Tapi tiba-tiba nak kena tambah nun baris bawah ni tu. Kenapa bahasa Arab pilihkan? Asal tanwin tu adalah an, alif nun, an. Jadi ditukarkan satu harakatnya tu digantikan asalkan okey kejap Haji Ahmad Singgari. Asal tanwin an alif nun. Alif nun Ya. In alif nun in. Okey, boleh. Haji Rupiah tadi dah dekat, Haji Ahmad lagi dekat. Okey, siapa yang nak bagi sampai terus? Asal tanwin bukan in, bukan an, bukan un. Kalau kita kembali kepada pengertian tanwin dalam kitab tajwid, mana-mana kitab tajwid, dia akan memberi makna nunun zaidatun talhaqu akhirul asma'i lafzan la khattan. Asal makna tanwin iaitulah nun zaidah, nun tambah ataupun nun mati yang ada pada akhir isim, lafzan la khattan, sebut bukannya tulis. Maknanya kita kena sebut tapi tak perlu tulis, tak dituliskan. Jadi asal tanwin kita sebut nun mati. Kalau kita sebut an jadi hamzah ada pula kan. Asal tanwin itu nun mati. Jadi Haji Rafiah tadi sebut kata asalnya dua nun. Itu dia mungkin dia telah bertukar dengan yang tasydid tadi. Jadi tanwinnya kita kena sebut asal tanwin, semua tanwin asalnya nun mati. Dan mungkin Haji Ahmad dia nak sebut untuk nak bunyikan tanwin dia masukkan an, in, un.
Jadi baris dua, fathatain bunyinya an, kasratain bunyinya in, dhammatain bunyinya un, an in un. Tetapi sebenarnya an in un kita tak nak pada a i u tu, kita nak kepada nun mati tu. Jadi tanwin bertemu dengan hamzah wasal yang dijawab oleh Haji Abdul Rahman, betul jawapan yang pertama. Dan disebabkan kita tambah ni bawah nun baris bawah ni di sini, disebabkan tanwin itu asalnya nun mati. Bila nun mati bertemu dengan hamzah wasal yang mati, bahasa Arab dalam kaedah bahasa Arab kena hidupkan salah satu. Dan bahasa Arab pula, kaedah bahasa Arab ini dia memilihkan menghidupkan huruf mati yang pertama dengan pilihan baris bawah. Itu ketetapan bahasa Arab, kaedah bahasa Arab. Apabila bertemunya dua huruf mati, dihidupkan huruf yang pertama dengan baris bawah. Dan huruf pertama di sini nun mati. Sebab itu ada tambahnya ni. Jadi bila tambahnya ni, tanwin itu dah tak ada. Huruf yang ada tanwin itu dah jadi huruf baris satu. Qaryati dah. Qaryati, ni itu kita ditambahkan, kita hidupkan nun mati yang ada pada dalam tanwin. Barulah kita sambung dengan kalimah berikutnya yang ada hamzah wasal tanpa sebut hamzah wasal. Jadi sebutannya qaryatinis tat'ama. Okey, jelas Sama juga dengan muka surat yang berikutnya, ayat 88. Ini saya nak jelaskan lagi sebab tetap tak kira yang tanwin itu atas ke bawah ke depan, dia tetap nun baris bawah yang ditambahkan. Ayat 88, wa amila salihan falahu jazaan al-husna. Jazaan al-husna. Tadi qaryatin baris bawah tin kan. Jadi tambahnya ni. Di sini jazaan, tanwinnya baris atas, fathatain. Tapi tetap juga kena tambahnya ni. Jaza'anil. Nil husna. Sebab dia akan kembali kepada kaedah bahasa Arab, apabila bertemunya dua sukun, dihidupkan sukun yang pertama, huruf yang sakin yang pertama dengan baris bawah. Itulah tanwin, nun yang ada pada tanwin itu dihidupkan dengan baris bawah. Jadi kita tambahnya ni di sini. Dan begitulah kaedah kita kiaslah, bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal je, tambahkanlah ni. Jadi kembali kepada tadi murajaah kita tadi. Al-Quranul Karim, hukum-hukum mad itu memang dia bergantung kepada kaedah bahasa Arab. Salah satunya dan juga yang syarat-syarat yang lain untuk nak menjadikan qiraah itu mutawatir. InsyaAllah bila Allah izinkan selepas kita belajar tajwid nanti, mungkin tuan-tuan boleh mendalami lagi membelajar ilmu qiraat yang lain yang sahih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Okay, alhamdulillah. 305 ada lagi Ustaz. 305. Ayat 7. 305. Itu dia ada special sikit kan? Kalau kita hidupkan ambil jadi ismu. Muka surat 305. 305 tak apa. Ajar Rafiah nak tambah satu lagi. 305 ayat ke-7 surah awal surah Maryam. Ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Bighulamin ismuhu Yahya. Betul? Yes. Betul. Ada nun iwat lagi kan Ustaz? Sama. Sama. Maknanya di sini tanwin bertemu dengan hamzah wasal, min dengan ismuhu. Betul? Maka bila bertemunya tanwin dengan hamzah wasal, kita tambahkan nun baris bawah ni, bighulamin ismuhu. Okey, alhamdulillah. Jelas bab nun ditambah tu jelas insya-Allah. Nanti kita akan kenal lagi bila kita jumpa dalam bacaan kita, kena tambah lagi. Maaf Ustaz. Ya. Dia punya nil tu joinkan sin ke tidak? Atau nil aja? Yang mana? Nis ke minil? Nis. Jadi kita ada bukan joinkan sin dah. Iyalah, kita kena masukkan sin teruslah. Ni bertemu dengan sin matilah. Nis. Jadi bunyikan minis Ya betul. Bighulamin nis. Jadi hamzah tu tak dibacalah. Yes. Okey, alhamdulillah.
Ustaz, maaf saya tanya Ustaz. Ya. Kalau kita nak jelaskan ni hukum apa Ustaz? Saya sebut iltiqa' sakinain, bertemunya dua sukun. Dia tak ada, dia tak ada nama khas, cuma dia panggil kaedah. Apabila bertemunya dua sukun maka ditambahkan nun bagi bawah ni. Dan Hajah tadi sebut nun iwad. Nun iwad boleh juga istilahnya mana nun ganti tanwin tadi. Nun bagi bawah tanwin tidak. Saya istilahkan iltiqa' sakinain, bertemunya dua sukun. Kalau nun wiqa'ah, boleh juga nun wiqayah. Nun wiqayah. Nun wiqayah jenis nun yang kita nak tambah tu. Itu namanya nun wiqayah. Nun wiqayah, nun iwad, jenis nun apa yang kita nak tambah. Itu dinamakan nun itu saja. Tapi keseluruhan hukum itu dia tak ada istilah yang satu. Cuma kalau kita belajar dalam kitab fiqh, kitab tajwid, dia akan bagi kaedah. Antara kaedah dalam bab tajwid ini iaitulah kaedah bertemunya dua sukun, iltiqa'us sakinain, akan kita tambahkan nun bagi bawah, itu ikut kehendak kaedah bahasa Arab. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya nak tanya, mad badal, hamzah selepasnya huruf alif, ada tak waw dengan ya Ustaz? Ada. Dia ikut hamzah baris apa? Kalau hamzah tu baris atas, selepasnya alif. Kalau baris hukum dia bawah, pun mad badal lah Ustaz. Ya. Kalau hamzah tu baris bawah, selepasnya huruf ya. Kalau hamzah tu baris depan, huruf selepasnya huruf waw. Wow. Okay. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, selesai mad badal, terus kita masuk mad apa? Madlin. Okey, selesai madlin macam mana? Madlin iaitulah ya ataupun waw, huruf ya ataupun waw berbaris mati, sebelumnya baris atas, selepasnya ada huruf baris mati disebabkan kita waqaf. Itu kita nak kenal madlin. Madlin, cara kita nak kenalnya, waw ataupun ya berbaris mati, sebelumnya mesti baris atas, huruf berbaris atas, selepasnya mesti kena ada huruf mati disebabkan kita waqaf. Maka itulah cara nak kenal, nak berlakunya madlin. Contohnya khauf, khair, syai', bait, saif. Itu semuanya madlin. Boleh kita baca 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Ataupun kita istilahkan boleh kita baca qasrun, tawassut ataupun isba'. Istilah 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Okey. Itu madlin. Banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Pilihlah kalau kita dah pilih satu wajah, qasar contohnya 2 harakat ataupun tawassut 4 harakat, maka kita kekalkan, kita seragamkan dengan madlin dalam bacaan yang sama insya-Allah. Okey, lepas tu mad arid lisukun, sama juga lebih kurang dia. Mad arid lisukun, alif waw ya huruf mad, sebelumnya baris sesuai dengan alif waw ya, selepasnya ada huruf mati disebabkan kita waqaf. Maka hukumnya ma'arid lisukun banyak sangat dalam bacaan kita bila kita waqaf. Tak kira penghujung ayat ataupun di tengah-tengah ayat, bila kita waqaf dengan syarat tadi, maka ma'arid lisukun. Boleh baca 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Ar-Rahim, Al-Alamin, Ad-Din, Ar-Rahman. Kalau kita berhenti ya. Itu ma'arid lisukun, tak ada masalah insya-Allah. Dan seterusnya kita akan masuk mad lazim. Mad lazim terbagi kepada 2, kalimi dan harfi. Kalimi terbagi kepada 2, muthaqqal dan mukhaffaf. Harfi kepada 2, muthaqqal dan mukhaffaf. Untuk kalimi muthaqqal, iaitulah setiap tanda mad yang selepasnya ada sabdu, waladdallin, 6 harakat, dan kita sangkut sikit, lambatkan sikit untuk sebut lam yang ada sabdu. Wa ma min dabbatin, ba tu ada sabdu. Mad lazim kalimi muthaqqal 6 harakat. Mad lazim kalimi mukhaffaf pula ada 2 saja dalam surah Yunus. Al-ana wa qad asaita, al-ana wa qad kuntum. Itu semua ada dalam tajuk yang kita dah bahaskan dalam kelas-kelas yang sudah. Mad lazim harfi pula terbagi kepada 2, muthaqqal dan mukhaffaf. Muthaqqal iaitulah pada awal-awal surah yang dinamakan huruf muqatta'ah, huruf yang disebutkan satu persatu. Nak kena baca sebiji-sebiji itu huruf muqatta'ah. Mana-mana mad huruf muqatta'ah yang selepasnya ada hukum idgham, itulah mad lazim harfi muthaqqal. Contohnya huruf lam.
Alif lam. Selepas lam tu ada mim mati bertemu dengan mim. Idgham mithlain saghir. Hukum idgham inilah lam itu dinamakan mak lazim harfi muthaqqal. 6 harakat. Mak lazim harfi mukhaffaf pula yang tak ada idgham selepasnya. Contohnya mim, sad, qaf, nun, semua itu 6 harakat. Okey, itu kesimpulan untuk mak lazim kalimi dan juga harfi. Dan maksilah qasirah tawilah kita pun dah selesai. Maksilah qasirah mana-mana huruf hamzah, huruf haul kinayah ataupun hak dhamir, hak kata ganti nama itu yang baris bawah dan baris depan, hi ataupun hu. Kalau selepasnya ada hamzah, hukumnya maksilah tawilah, dia sama dengan mad jaiz 4 dan 5 harakat. Kalau selepasnya tak ada hamzah, maksilah qasirah, kita baca 2 harakah sahaja. Okey. Yang last kali minggu lepas kita belajar mad apa? Maddul iwad. Maddul iwad yang minggu lepas macam mana pengertian dia? Maddul iwad iaitulah mad yang berlaku pada penghujung bacaan yang mana tanwin, huruf itu tanwin, bila kita berhenti dia akan jadi, kita akan gantikan iwad kita gantikan tanwin itu dengan huruf mad. Huruf mad. Dan dia berlaku pada semua huruf kecuali huruf ta marbutah, ta simpul. Kalau ta simpul itu dia tak jadi mad iwad. Kita kena matikan ta khasyi'ah. Walaupun itu tanwin, tapi tak digantikan dengan alif sebab ta ini dikecualikan. Okey, selesai. Alhamdulillah. Malam ni insya-Allah kita masuk mad tamkin. Mad tamkin insya-Allah antara mad yang ringkas dan insya-Allah mudah dan senang kita faham. Sebab contohnya tak banyak, sebab dia punya syarat-syaratnya lebih dia ada syarat tertentu saja untuk nak berlakunya mad tamkin ini. Kita tengok dulu mad tamkin makna dia. Mad itu maknanya kita baca dengan panjang. Tamkin maknanya kita tetapkan, kita kemaskan ataupun kita tegaskan. Kita kena tentukan. Itu mad tamkin. Mad tamkin. Kalau tengok pengertian di sini dalam nota ni disebut iaitu apabila huruf ya bersabdu, berbaris di bawah, bertemu dengan huruf mad ya. Okey, kalau tengok di sini dia hanya mengambil sebahagian daripada mad tamkin sahaja sebab dia mungkin ni dia nak jelaskan peringkat awal. Sebab kadang-kadang tajwid ini ada sebahagian kitab ni dia cerita tak cerita habis. Dia cerita permulaan dan dia harapkan kita nanti kita akan jumpa sambungannya dalam buku-buku yang lebih mendalam huraian tajwid. Contohnya di sini mad tamkin kalau kita baca dalam buku ni saja dia sebut huruf ya bersabdu berbaris di bawah bertemu dengan huruf mad ya sahaja. Jadi ini sahaja mad tamkin yang disebutkan. Kalau saya tanya tuan-tuan, apa pengalaman kita dengan mad tamkin yang kita lebih kenal? Adakah berlakunya pada huruf ya baris bawah sahaja ataupun berlaku dengan huruf-huruf yang lain? Ataupun ada tak bahagian-bahagian mad tamkin selain daripada huruf ya bertemu dengan huruf ya tadi? Okey. Siapa yang pernah belajar mad tamkin secara mendalam? Ustaz, saya rasa ta, Ustaz. Huruf ta. Huruf ta? Ta bertemu dengan ta. Ta bertemu dengan ta. Atau waw dengan waw tak ada jadi, Ustaz. Kalau waw dengan waw tak jadi. Hajar nak sebut yang jadi ke yang tak jadi? Waw tak jadilah, Ustaz. Ta je, mad tamkin. Ta dengan ta. Waw sama waw jadi, Ustaz. Waw sama waw jadi mad tamkin, Ustaz. Okey. Sekejap Haji Rashid. Haji Rafiah kata ta dengan ta sebab ada ta tu jadi tamkin lah. Minta maaf saya gurau je. Okey, itulah apa ni manfaatnya bila kita muzakarah. Jadi kalau kita gantungkan, kita baca buku ni saja, mungkin sebahagian kita dapat. Jadi mungkin kita harapkanlah penambahan kelas-kelas lain ataupun ustaz-ustaz lain. Tapi tak apa, bila kita dah boleh bahas, kita boleh bincang. Sebenarnya mad tamkin dia lebih daripada itu lagi. Lebih daripada sekadar ya bertemu dengan ya. Kita tengok, kita baca yang ada dalam buku ni dulu.
Apabila huruf ya, dia sebut di sini ya yang ada sabdu berbaris di bawah bertemu dengan huruf mad ya. Huruf mad ya, maka itulah mad tamkin. Itulah yang dimaksudkan mad tamkin. Qadar bacaannya ialah 2 harakat, maknanya panjangnya 2 harakat sahaja. Bila sebut 2 harakat sahaja, lebih kurang mad asli lah. Sebab itu mad tamkin ini dinamakan mulhaq mad asli, boleh dimasukkan dalam bahagian-bahagian mad asli. Seperti mad badal, mad silah qasirah, itu sama juga 2 harakat 2 harakat. Okey, mad iwad sama juga boleh masukkan bahagian mad asli, pecahan mad asli. Okey, tengok contoh. Contoh yang dipilih dalam buku ini, wan nabiyyin, wan nabiyyin. Okey, kita tengok dulu macam mana dia boleh berlakunya apa tu mad tamkin di sini. Asal mad tamkin kalau kita tengok wan nabiyyin, ya bersabdu, ya bersabdu kan? Baris bawah. Baris bawah bertemu dengan ya mati. Ya mati. Kalau ya mati di sini maknanya ya apa? Ya mad lah. Ya maddiyah. Ya maddiyah ya huruf mad. Okey, kalau kita tengok ya berbaris bawah yang sabdu, asalnya sebelumnya baris bawah ni sebelumnya sabdu ya mati. Kan? Ya mati juga. Ya mati. Kalau katalah sabdu ni tak ada, ya mati bertemu dengan ya. Jadi 3 ya di sini. Asal ya bersabdu tu, asalnya ya mati bertemu dengan ya, jadinya ya sabdu. Lepas tu ya sabdu tu bertemu pula dengan ya. Jadi ada mati. 3 ya. Ya mati ya. Jadi ada 3 ya di sini. Bila ada 3 ya, inilah nak tamkin kita. Boleh tak kita tetapkan dan kita kita kemaskan sebutan itu supaya dia tak ada tertinggal yang sabdu, tak tinggal yang nak dimasukkan kepada ya yang berikutnya dalam pada 2 harakat itu. Itu yang dimaksudkan tamkin. Jadi siapa-siapa yang baca tamkin ini, jenis mad ini dengan betul, dengan sebutan yang kemas, maka dia telah menegaskan sebutan yang betul ataupun dia telah menetapkan, dia tamkinkan cara sebutan mad tamkin ini dengan jelas dan betul. Okey, apa yang maksudnya tamkin di sini kita kena sebut macam ni. Wan nabiyyina, wan nabiyyina, biyina, yang penting di sini sabdu tu sebenarnya. Nak disabdukan, nak ditekankan itu supaya kita boleh sebut sabdu tu, jangan kita sebut wan nabiyina, nabiyina. Ada 2 harakat tapi tamkin tak ada. Nampak tak? Nabiyina ada 2 harakat. Yina sama dengan mak asli 2 harakat tapi tamkin tu tak ada. Biyina tu tak ada. Sama contoh yang kedua, wa idza huyyitum, wa idza huyyitum. Kalau kita sebut macam ni, wa idza huyyitum, ada tak 2 harakat? Wa idza huyyitum, yitum. Ada kan 2 harakat? Ada 2 harakat. Dah ada 2 harakat. Dia macam mak asli tapi tamkin tu kurang. Jadi nak tamkin macam mana? Huyyitum, huyyi. Yang lambat nak sebut tu, yang gantung itu yang namanya tamkin. Itu saja bezanya dalam kita nak menyebutkan mad tamkin dengan mad asli. Jelas. Jadi kita hati-hati waktu kita baca mana-mana huruf ya yang ada sabdu, selepasnya ada huruf ya itu bagi bawah bertemu dengan ya berbaris mati, kita nak kena tekankan ya yang sabdu tu. Jadi di sini kita faham mana-mana huruf sabdu sebenarnya tak kira tamkin ke ataupun tidak, mesti kita nak kena gantungkan. Macam Haji Ahmad Singgari sebut tadi, al-haq. Haji Ahmad Haji Muhammad cikgu kan, al-haq. Itu sebabnya ada sabdu nak kena gantungkan sikit, bagi tempoh sikit, jangan kita terus masuk dan kita sebut huruf yang ada sabdu tadi tanpa kita tekan ataupun tanpa kita gantung, supaya kita jelaskan huruf yang mati tadi yang ada pada huruf yang bersabdu. Okey. Okey, jelas insya-Allah. Okey, jadi kita nak sambung lagi. Mad tamkin sebenarnya dia boleh berlaku selain daripada huruf ya berbaris bawah yang sabdu dan juga bertemu dengan ya saja. Dia boleh berlaku pada huruf ya
yang sebelumnya baris bawah, yang selepasnya ada huruf ya yang tak ada sabdu. Dia panggil mukhaffaf di sini, tamkin mukhaffaf. Ada juga istilah tamkin mukhaffaf. Tapi tak apa. Nak disebutkan di sini contohnya, saya baca di sini, antara contoh mad tamkin yang lain, surah An-Nas, allazi yuwaswisu. Allazi yuwaswisu. Sebenarnya kalau kita tengok allazi di sini, mad asli biasa je. Mad asli biasa je. Dan boleh kita ilhaqkan, kita masukkan dalam bahagian mad tamkin. Sebab apa? Sebab di sini dia kata ya di sini bertemu dengan ya dan sebelumnya baris bawah. Kenapa kita nak tamkin di sini? Tamkin apa? Kita nak menguasai sini dan kita nak kena tentukan, nak kena tepatkan, nak kena tetapkan sebutan zi dua harakat tanpa kita idghamkan ke dalam huruf ya. Ini bahasan lebih lagi lah. Allazi yuwas. Jadi kalau kita tekankan, dia kata kita tak tamkin. Kita tak menguasai di sini. Tak boleh kita bezakan, tak boleh kita pisahkan antara huruf ya mati diidghamkan kepada huruf ya yang hidup, yang berbaris selepasnya. Jadi kalau kata kita tak jaga-jaga, kita akan bersebut macam ni. Allazi yuwas. Itu salah. Kena allazi yuwaswisu. Sama juga contoh yang kedua, allazi yaslan, allazi yaslan. Kita nak kena bezakan dua harakat tanpa kita idgham. Man'ul idgham, kita nak kena jaga-jaga supaya tak berlaku idgham, sebab sini mudah berlaku idgham. Kenapa? Sebab kedua-duanya huruf yang sama. Dan Haji Abdul Rashid sebut tadi memang boleh berlaku pada huruf waw juga. Boleh berlaku pada huruf waw juga, maddut tamkin, mana-mana huruf waw yang sebelumnya ada soalan tadi? Okey, huruf waw yang sebelumnya baris baris depan. Waw mati bertemunya sebelumnya baris depan. Tadi ya mati sebelumnya baris bawah. Di sini waw mati sebelumnya baris depan. Dalam contoh yalwuna alsinatahum, yalwuna. Sama juga di sini dijelaskan di sini, kalau kita tak hati-hati senang untuk kita nak tekankan. Dia terbalik. Kalau yang ada sabdu betul-betul kita nak kena tekankan. Tamkin kita maknanya kita tekankan, tahqiqkan, bunyikan sabdu tu. Nabiyina huyyitum. Kita nak kena tekan, nak kena kemaskan sabdu tu. Sebaliknya pula, mana-mana contoh yang tak ada sabdu, jangan kita tekankan. Tamkin kita elakkan daripada idgham ataupun untuk kita tekan. Yalwuna al, dua harakat biasa sahaja. Maknanya kita dah tamkin. Ini bahagian yang diilhaqkan, yang dimasukkan bawah bahagian tamkin, untuk kita jaga supaya tidak berlakunya idgham. Macam allazina amanu wa amilu. Kalau kita tak jaga, dia akan termasuk dalam amanu wa amil. Mana di situ berlakunya idgham, kita tak tamkin, kita tak jaga-jaga. Yuhyi, yastahyi, sama dalam bahagian yang sama. Termasuk dalam bahagian-bahagian mad tamkin. Tapi secara masyhurnya, bila kita nak bahaskan bab mad tamkin, kita akan fokuskan kepada huruf ya bersabdu, berbaris bawah, bertemu dengan huruf ya maddiyah, nabiyyin, ummiyin, huyyitum, rabbaniyyin. Sebelumnya kita sebut itu jamak tamkin. Tak apa, kita ambil yang itu dulu. Yang penting, mana-mana huruf mad tamkin yang ada sabdu, jangan kita sebut dua harakat saja. Mesti kita nak kena tamkinkan, kita nak kena tekankan, insya-Allah. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan mad tamkin. Dipersilakan sekiranya ada apa-apa nak tambah. Ustaz tanya sikit tu boleh? Yang contohnya yalwunal alsinatahum, itu kira dua waw dalam satu perkataan, naik. Ya, betul. Yalwuna ada contoh yang dua waw dalam dua perkataan tak, Ustaz? Tadi saya baca tadi allazina amanu wa amilu.
Kalau surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilu. Okey. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Amanu wal ladzina hadu. Amanu waw mati, wal ladzina hadu waw berbaris. Sama juga. Okey. Terima kasih. Okey. Ada nak tambah lagi? Silakan. Nak tanya bukan nak tambah lah Ustaz, nak tanya. Maknanya tamkin tu maknanya tekan ke macam mana? Memang tekan. Okey, tekan bahagian yang ada sabdu dan kita boleh menentukan yang tak ada sabdu jangan kita sabdukan. Tu je nak membezakan dia lah maknanya. Ya, betul. Kita mampu tak yang ada sabdu kita tekan, yang tak ada sabdu kita jangan tekan. Kita mampu tak? Kalau kita tamkin maknanya kita mampulah. Kita boleh jaga mad asli yang ada pada mad asli itu sabdu ataupun tidak. Kenapa ada sabdu? Sebab yang kalau kita tak tekan, dia tak jadi huruf yang bersabdu. Lepas tu kenapa kita harus jaga yang tak ada sabdu, yang mukhaffaf, yang ringan itu? Sebab kalau kita tak jaga, dia senang nak jadi idgham. Kenapa? Sebab hurufnya sama. Waw mati dengan waw hidup, ya mati dengan ya hidup. Ya hidup. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz nak tanya, ya. Yang at-tahiyatul itu sama? Itu bukannya mat tamkin, itu huruf yang bersabdu. Itu huruf sabdu yang wajib kita sebutkan secara sabdu supaya huruf itu yang bersabdu itu kita sebut kedua-dua huruf. Jadi kita kena ingat selalu mana-mana huruf yang sabdu. Contohnya at-tahiyat kan. Huruf ta pada at-tahiyat, saya tulis di sini at-tahiyat. Okey, kata ni kan. Okey, at-tahiyat. Okey, sabar. Okey. At-tahiyat di sini ada sabdu. Okey, untuk kita nak tahqiqkan sabdu di sini, kita cuba sebut yang ini. Okey, ini ta, ini ta mati, ini ta baris atas. Ya, sama jugalah sini. Depan ni saya buat ya dua. Tak apa, kita fokuskan ta saja. Okey, yang atas cuba sebut. At-tahiyat kan? Yang bawah? Sama juga, yang bawah pun at-tahiyat. Jadi kalau at-tahiyat yang atas, yang ada sabdu, dia asalnya memang macam yang bawah. Sekejap aja ya kan, saya kena ni. Dia macam ada short sikit. Saya ambil sekejap. Okey, kita tengok at-tahiyat, yang atas yang sabdu ni. Bila ada sabdu, tak kira huruf dia dalam at-tahiyat ataupun huruf-huruf yang sabdu yang lain, bila kita sebut secara sabdunya, dia akan bunyi macam yang bawah. Okey, satu ta mati, lepas tu ta hidup. Jadi lambat kan? At-tahi, lambat sikit. Tapi kalau kita tak sebut macam sabdu ni, sebut baca at-tahiyya, seolah-olah ta yang mati ni kita tak sebut. Kita sebut at-tahi. Jadi kita dah buang satu huruf. Dan lagi-lagi kalau dalam rukun qauli, bab solat, tasyahud akhir dengan assalamualaikum, tahiyat, salam pertama, Allahu akbar, takbiratul ihram dan segala sabdu-sabdu yang ada dalam surah Fatihah. Kalau kita ringankan, kita tak tekankan, seolah-olah setiap huruf sabdu kita buangkan huruf mati yang pertama tu. Jadi asalnya huruf sabdu ni ta mati dengan ta hidup bertemu. Jadi Arab nak ringkaskan, dia idghamkan ta mati ini masuk ke dalam ta hidup dan dia gantikan dengan sabdu. Jadi ta satu yang bersabdu, tapi dalam sebutan kena tekan, kena lambatkan supaya kita sebut kedua-dua ta tadi. Okey, jelas ya insya-Allah. Sebab itu dalam bab fiqh memang menekankan supaya kita jaga-jaga huruf yang sabdu yang ada dalam surah Fatihah, dalam takbiratul ihram, dalam selawat, dalam tasyahud akhir dan salam pertama, semua huruf-huruf yang ada sabdu tu, yang ada tasydid, kena tekan, kena hati-hati supaya tak kurang huruf. Kalau tak tekan, dia akan kurang satu huruf
dan tak sempurna qauliyah kita ataupun bacaan qauli, rukun qauli dalam solat. Itu penting ya. Qauli itu nak kena semak betul-betul bacaan kita semula. Semua sabdu tu kita tekan dengan betul ataupun tidak dalam sebutan. Lagi-lagi yang dalam bab rukun 5 tadi, 5 rukun qauli dalam solat. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita masuk bacaan kita, ada siapa-siapa nak tambah lagi? Okey semua. Mat tamkin nampak macam mudah tapi kita dah kena hati-hati sebab kalau kita tak tekan, kalau kita tak jaga dia akan kurang. Bila kurang maka kuranglah bacaannya, kuranglah hukumnya. Itu yang kita lihat. Okey, kalau tak ada satu pertanyaan Ustaz. Ini cara logik aja lah. Saya nak tahu. Kenapa ada kitab yang tidak menunjukkan yang waw, dua waw jumpa dengan waw, ataupun ya jumpa dengan ya dua perkataan tidak disebutkan sebagai mat tamkin, Ustaz? Okey, kalau kita tengok, kalau kitab-kitab macam saya pakai kitab ni, rujukan kitab yang mudah ni, dulu saya mengajar dekat surau guna tajwid, kaedah tajwid dalam bahasa Melayu ni, dia diterjemahkan siap, memang semua ringkas belaka. Mungkin ini untuk mubtadi'in, untuk orang yang baru nak mula kenal hukum tajwid, jadi dia bagi yang asas dulu. Yang asasnya untuk tamkinnya, maknanya takdilah. Kalau kita tengok merujuk kepada kitab-kitab yang ringkas, kebanyakan dia tak sebut selain daripada huruf ya. Kebanyakan huruf ya saja. Yeah. Tapi kalau buka kitab yang agak panjang sikit, yang lebar sikit, memang pengertian dia, takrif dia, di kitab lain Al-Burhan ini, takrif dia akan sebut huruf waw dan ya, dan mana-mana huruf yang adanya sabdu. Yang mana-mana yang adanya sabdu, untuk kita nak menjaga tamkinkan huruf sabdu itu supaya disabdukan, ditasydidkan, dan huruf-huruf yang mithlain, huruf yang mutamathilain, huruf yang sama supaya tak diidghamkan, maka itulah kita tamkin. Jadi istilahnya panjang, untuk kita nak faham lagi bab makhraj, bab sifat, jadi itu agaknya bahasan lebih mendalam lah. Mungkin kita boleh buat jawapannya, yang ringkas itu sebagai permulaan, dan dah tentunya macam kita, kalau kita belajar tajwid, kita tak cukup dengan satu kitab. InsyaAllah, saya yakin tuan-tuan tak akan cukup dengan satu kitab, dengan satu ustaz, dengan satu kali kita belajar khatam, kita akan tambah lagi, kita akan pindah lagi, kita akan cari lagi, mendalam lagi, sebab seronok. Kita dah tahu, kita nak tahu lagi, nak tambah lagi, untuk kita dapat yang terbaik insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, last ayat kita baca surah Al-Insan, ayat yang keberapa kan? Siapa ada tanda? Ini hari kita baca ayat 21 Ustaz. Ayat yang panjang, Masya Allah. Qari daripada Melaka, dipersilakan. Qari Melaka belum, horsepower dia belum recharge Ustaz, belum recharge. Dia tersilap dia cakap, terus kena kan. Okey, seperti biasa kita akan bagi peluang kepada siapa yang bersedia untuk membacakan ayat dan keluarkan semua hukum-hukum yang kita dah belajar sepanjang kita buat kelas tajwid bersama ini. Dipersilakan ayat yang ke-21. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Masya-Allah. Mana ayat? Tunjukkan skrin Ustaz. Ayat dia. Okey, sekejap. Masya-Allah. Ustaz 579. Okey. Saya cuba Ustaz ni. Okey, silakan. Dan mohon bantulah kalau kekurangan. Insya-Allah. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Okey, hukumnya Ustaz mad asli. Hum sia. Mim sakinah berjumpa dengan fa, iaitu izhar syafawi. Dan seterusnya ya huruf mad asli, ikut mad asli. Sun dusin nun sakinah berjumpa dengan huruf dal, ikhfa
hakiki dan sin tanwin berjumpa dengan huruf kha izhar hakiki dan seterusnya. Tanwin berjumpa dengan wa idgham ma'al ghunna wa istab huruf qalqalah. Dan seterusnya tanwin berjumpa huruf wa idgham ma'al ghunna hullu asa ma'akum jaiz munfasil. Sa mad asli min fiddah min ikhfa hakiki fiddatin wa tanwin berjumpa dengan wa idgham ma'al ghunna saqa ka mad asli hum rabb izhar syafawi rabbuhum mim sakinah berjumpa dengan shin izhar syafawi juga. Ra mad asli tanwin berjumpa dengan ta ikhfa hakiki hu mad asli dan ra mad iwad. Masya-Allah. Betul tak? Masya-Allah. Alhamdulillah. Licin dia sapu habis. Okey, ayat panjang. Insya-Allah, insya-Allah. Okey, itu jelas semua boleh disebutkan satu persatu dengan bacaan jelasnya, alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Walaupun siapa pun kita, kalau kita dah berminat dan juga kita bersungguh, sebab saya nak bagi semangat kepada ada yang baru nak join, baru nak kenal tajwid kan. Dia rasa dia boleh kata, dia boleh bagi tahu katanya tak boleh nampak, tak boleh nak tangkap. Boleh dengar saja, dan kadang-kadang dia kata macam sama je hukum. Dia tak boleh membezakan. Memang peringkat awal macam tu. Peringkat awal semua kita lalui yang sama. Sebelum kita nak kenal. Bila kita dah kenal dan kita dah faham dan kita dah minat pula dengan ilmu tajwid ini, kita akan sampai satu tahap memang macam itulah. Kita boleh sebut satu persatu, mungkin boleh pergi jauh lagi, boleh detailkan lebih jauh lagi, lebih banyak lagi daripada apa yang disebut oleh Tuan Haji Ahmad Kahfi tadi. Kan yang lain pun alhamdulillah, pari-pari kita yang lain, qariah yang lain yang selalu mencuba macam itulah. Mereka boleh, kita yang belum boleh, satu hari satu masa kita pun boleh juga. Yang penting tajwid itu kita nak kena minat dan kena ada usaha sikit. Yang penting dalam kelas tu mesti nak kena ada tanda-tanda sikit. Nak kena ada conteng-conteng buku kosong sebelah kan. Sebab kita dengar mungkin kita faham, tapi bila menikopi lepas ni dia hilang. Kalau tak tanda. Kalau tanda kita boleh buka balik bila kita lupa, ataupun esok lusa ke minggu depan ke, kalau kita dah terjumpa dengan hukum yang kita bincangkan dalam kelas tajwid, kita boleh cepat-cepat buka apa yang kita tanda, yang kita tulis itu sebagai rujukan kita. InsyaAllah dia akan tambah ingat dan melekat dalam ingatan kita ini, insyaAllah. Okey. Berikutnya ayat yang ke-22, dipersilakan. Okay. Siapa nak mencuba, insyaAllah? Muslimah pun boleh, insyaAllah. Saya tolong bacakan. Saya boleh cuba tak, Ustaz? Okey, saya bacakan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Okey, yang mana satu Ayat mana Ustaz Ayat yang saya baca tadi, ayat 22. Ayat 22, ayat 22. 22 inna Ustaz Ya, betul. Inna tu nun sabdu, jadi nun sabdu kena dua harakat guna nun syaddah Ustaz. Hukumnya apa? Hukumnya nun apa Wajibun? Wajibuluna. Okay. Dua harakat. Lepas tu ha ada alif tu mak asli. Sebelumnya berbaris fathah. Zal pun sama, mak asli berbaris fathah. Ka alif pun mak asli berbaris fathah sebelumnya. Lam kum ni mim mati berjumpa jim. Jim maknanya izhar syafawi. Ya, betul.
kena terang dan jelas bacaannya. Alif berjumpa hamzah ni dia mak jaiz. Nanti dia bukan mak jaiz, mak wajib. Dalam satu kalimah kena baca 4 atau 5. Kalau dimatikan baca 6. Masya-Allah. Kalau dimatikan tapi nak kena ada A tu kena sebut tak Ustaz? Oh tak payah ya. Macam mana kalau mati Ustaz situ? Kalau mati digantikanlah, diiwatkanlah. Maknanya tak payah cakap A lagi Ustaz ni. Dia tak ada 6 harakat lah sini. Kalau mati, kalau kita berhenti bukan mati, kalau kita berhenti, kalau waqaf dia tak jadi 6 harakat, dia akan jadi ma'iwat. Oh, jadi ambil 5 lepas tu baca A gitu. Ya, betul. Okey. Lepas tu ka alif ni mak asli, sebelumnya berbaris fathah. Yakum mim mati, mim jumpa mim ni. Kena dengung 2 harakat, mim ifat syafawi. Mislain ni Ustaz. Idgham mislain. Oh, idgham mislain. Okey, kaf dan waw jadi mak asli, sebelumnya berbaris doma. Ra jadi nun iwad. Baca 2 harakat. Dia panggil apa? Dia panggil nun iwad. Bukan nun, mat iwad. Ya, okey. Terima kasih. Okey, masya-Allah. Bagus. Tengok. Kita tengok mungkin ustazah ataupun guru yang dia belajar sebelum ini, maknanya begitu detail untuk dia menyebutkan dan memperkenalkan huruf. Bila nak sebut satu persatu gitu, lain pada yang lain kan. Sampai apa tu mak asli pun disebutkan fathah ke dhammah ke sebelumnya. Jadi itu terpulang tergantung kepada gaya dan cara masing-masing kita belajar. Bila kita belajar dengan gaya tadi, kita sebut satu persatu lebih jelas, lebih baik sebenarnya. Tapi alhamdulillah, apapun apa yang kita kenal, yang pentingnya bila kita kenal, waktu baca pun kita nak kena sebut seperti mana kita kenal. Itu yang kita nak sampai ke satu tahap nanti insya-Allah. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. 23 dipersilakan, ayat ke-23. Okey, dipersilakan siapa? Boleh mencuba? Qari-qari yang selalu sebut, yang selalu ambil bahagian, dipersilakan. Ataupun kita nak minta siapa yang belum sebut. Saya rasa insya-Allah ramai, cuma bagi laluan tak apa. Kita cuba sebut, cara sebutan kita mungkin berbeza. Dan kadang-kadang menambahkan baik untuk kita juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Okey, tak ada orang, saya nak baca lah. Okey, 23 silakan. Auzubillah minasyaitanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Inna nun musaddadah ya. Nahnu nazzalna. Asli. Hilang. Okey. Tanzi ifa hakiki. Sebelum tanzi Quran, ada apa-apa tak Quran? Qur'an tu mad asli. Mad asli atau mad tabi'i? Mad asli, mad tabi'i tak apa. Boleh jadi mad lain tak? Sebab hamzah ni, huruf hamzah sebelum huruf mad. Badal. Boleh jadi mad badal tak Haji Said? Badal. Ya boleh jadi ya. Hamzah kan? Okey, ini yang diistilahkan syabih badal. Ada yang sebutkan syabih badal. Apapun kalau sebut mad asli pun dah betul insya-Allah. Okey. Okey, tanzi ya. Ifa hakiki. Zi mad asli. La Ma'iwad ya. Ma apa la? Ma'iwad. Ma'iwad, okey.
Alaika, alaika kalau kita berhenti, kalau waqaf jadi mak apa? Alaik ya. Alaik ya. Alaik Inna nahnu nazzalna alaik. Lembut aja, lembut aja. Al-Hulin ya. Maklin. Dia boleh jadi maklin. Kalau kita berhenti boleh jadi maklin. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Alhamdulillah, selesai semua. Okey, kita 2 ayat lagi insya-Allah. Ayat 24 silakan. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Ayat 24 insya-Allah. Siapa nak ambil? Ada? Okey, cepat habis, cepat habiskan 2 ayat ni, cepat habislah. Okey Ustaz, saya cuba Ustaz. Okey, cepat ni. Haji tadi tak buka kamera malam ni. Okey. Okay, saya pakai t-shirt yang tak bagus Ustaz. Okey, silakan. Ingat pakai kain ihram. Okey, silakan. Okey. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Boleh Ustaz baca gitu? Siman, sa tu keluar lidah. Sa. Huruf sa keluar lidah. Okey, sekali lagi. Fasbir li hukmi rabbik. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Okey. Boleh ya? InsyaAllah boleh. Okey, Fasbir tak ada Ustaz Jadi hukim mim sagina jumpa hukmi salah. Okey. Okey, masih selamat. Okey. Jadi hukmi tak ada, rabbika tak ada juga Ustaz. Tak ada, masya-Allah ha. Wala ini alif lam tarbiyah atau mad asli. Tuti' minhum nun mati berjumpa dengan izhar halqi, huruf halqi. Baca dengan jelas tanpa dengung. Mim mati jumpa dengan hamzah, itu kira izhar syafawi. Baca dengan jelas juga. Hamzah jumpa dengan alif itu mad badal Ustaz. Okey. Jelas ha. Baca 2 harakat. Siman ini tanwin berjumpa dengan hamzah izhar halqi. Au kafar al kafura. Kafu itu mad asli, ra itu mad ibad. Okey. Ada tinggal Ustaz. Okey. Yang saya perhatikan okey semua. Alhamdulillah sebutkan semua insya-Allah. Okey, Timan kalau berhenti jadi mak ibad sama juga. Okey. Alhamdulillah selesai. Ayat terakhir. Persilakan ayat 25. Saya juga baca Ustaz. Tak, tengok kita buka peluang siapa lain. Okey. Siapa nak habiskan ayat yang terakhir ini pendek ayat? Haji Nurdin senyap malam ni, Haji Bashir, Haji Ahmad Singgari. Haji Rashid insyaAllah ada permintaan. Ayat yang pendek selalunya Haji Abdul Rashid. Dan tutup terus. Dia mute terus. Ustaz, actually Haji Nurdin nak Ustaz, dia dah senyum tu. Dia lagi gigit jari. Haji Nurdin teruskan, habiskan Haji Nurdin. Pelajar cemerlang Ustaz Hanafi teruskan. Teruskan Haji Nurdin. Background pun cantik tu, masya-Allah. Tak ada orang ambil, saya ambil Ustaz. Okey, silakan. Alhamdulillah. Wal qurisma rabbika bukratan wa asila. Wal quris.
rabbika bukratan. Tanwin jumpa waw Ustaz. Idza ma'runa. Wa si mad asli. Lam alif tanwin kalau dimatikan Ustaz jadi mad iwad. Okey, ada lagi? Tak ada. Habis ya? Habis. Okey, kalau wadhkur berhenti, lepas tu perkataan yang berikutnya nak baca hamzah wasal, nak baca a ke i ke u. Isma rabbika. Baca bagi bawah Kenapa? Bawah Ustaz. Ini kaedah Arab Ustaz. Kaedah Arab, masya-Allah. Betul. Jawapannya kaedah Arab. Okey, betul. Memang kaedah Arab. Dia termasuk dalam isim ataupun kalimah-kalimah khasah, kalimah tertentu yang ditetapkan dengan baris bawah. Ism, ibn, imra'ah. Ada beberapa kalimah-kalimah yang kita akan belajar nanti insya-Allah dalam bab hamzah al-wasl. Dia termasuknya ism, isnain, isnata, kalimah-kalimah khas yang ditetapkan dalam baris bawah untuk dimulakan hamzah wasal. Okey, alhamdulillah selesai kita sampai ayat ke-25 untuk malam ini dan insya-Allah minggu depan kita habiskan surah Al-Insan. Nampaknya qari-qari kita, qari'ah mungkin tunggu ayat panjang kot baru nak berebut. Bila ayat pendek macam Haji Nordin dia ada 2 hukum, 3 hukum je macam tak best kan. Kejap je dah habis. Okay, nanti habis Insan, jangan risau, kita akan pilih surah yang agak panjang sikit ayat. Kita boleh sebut banyak sikit hukum insya-Allah. Okey, untuk malam ni sebelum kita tutup kelas, ada apa-apa nak tambah lagi? Jelas insya-Allah. Okey. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan sekiranya ada baik, ada sempurnanya, ada tambah lagi ilmu untuk kita. Mudah-mudahan mendirikan ilmu yang barakah, dapat kita membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna dengan hukum-hukum tajwid. Semua seperti mana kita jelaskan, kita detailkan, kita keluarkan setiap hukum yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran tadi. Kita Masya Allah mampu kita sebutkan satu persatu. Dan itu juga kita harap bila kita baca, waktu kita baca pun kita harap kita boleh susunkan setiap hukum yang kita kenal itu dengan sebutannya, sebutan yang betul dan jelas satu persatu juga. Semoga bacaan kita insya-Allah dekat sempurna seperti mana Al-Quran diturunkan insya-Allah. Untuk malam ni insya-Allah kita rehatkan dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam kelas-kelas akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Din tak ada malam ni, Haji Rashid? Dia kerja Ustaz, dia lambat balik Ustaz. Masya-Allah. Dah start kerja. Oh ya ke? Masya-Allah. Okay, alhamdulillah, insya-Allah ada peluang kita jumpa dia lagi. Insya-Allah Ustaz. Bila dia tak ada kelas ni macam baik je semua. Ada yang kacau-kacau. Masya-Allah. Okey, insya-Allah. Kalau dia ada Ustaz pukul 11 baru habis Ustaz. Betul lah tu. Kalau dia ada pukul 11 habis. Haji Malik pun senyap malam ni, Haji Malik. Dia dengar daripada jauh ya, Haji Malik. Betul lah. Haji Anwar pun dengar daripada jauh je. Haji Anwar. Tapi dia on video. Saya tak ada input dah, tak mahu Ustaz. Masya-Allah, itulah. Saya tunggu juga Haji Anwar tambah-tambah kan, insya-Allah. Tak apa, dia simpan, tak apa, nanti dia boleh buat urusan esok pagi tadarus Ustaz. Biasa begitu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya-Allah. Okey, kita jumpa esok Ustaz. Kahfi Ustaz, insya-Allah Ustaz besok Al-Kahfi insya-Allah. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.